Okay, Priya boleh besarkan tak you punya screen? You punya PowerPoint. Sudah cikgu. Okay. Silakan Priya. Okay. Selamat tengah hari dan tajuk hari ini ialah produktiviti. Pertama sekali, apakah itu produktiviti? Produktiviti ialah keupayaan bagi meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang ada. Apakah dua kaedah atau teknik bagi mencapai pertumbuhan ekonomi? Yang pertama sekali, kita boleh meningkatkan kuantiti output ataupun kita boleh meningkatkan kecekapan penggunaan input yang itu faktor pengeluaran lah, tanah, buruh, usahawan dan modal. Apakah itu tujuan atau fungsi bagi produktiviti? Antara dua daripada ini ialah mengukur kecekapan dan keberkesanan penggunaan input. Maksudnya kita menggunakan dengan sepenuhnya atau tidak, kita menggunakannya ke maksimum atau tidak. Seterusnya, menjelaskan hubungan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Betapa banyak input yang kita gunakan dalam proses pengeluaran dan output yang dihasilkan, berapa banyak. Seterusnya, rumus produktiviti ialah output bahagi dengan input. Apakah kepentingan produktiviti? Dia penting untuk meningkatkan produktiviti, peningkatan output, peningkatan taraf hidup rakyat, keuntungan pendapatan negara serta peningkatan upah pekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti kita ialah yang pertama sekali tenaga manusia. Setiap posisi pekerjaan perlu diisikan dengan kemahiran dan kebolehan masing-masing. Pekerja boleh diberi motivasi menerusi ganjaran kewangan atau bukan kewangan. Kalau yang bukan kewangan, contohnya anugerah, kecemerlangan ataupun CJ-CJ yang kita boleh bagi kepada mereka. Seterusnya ialah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur dalam organisasi itu mesti ringkas dan selaras dengan matlamat organisasi supaya dia lebih cepat dan lebih efisien untuk dicapai. Seterusnya ialah struktur organisasi. Organisasi perlu memilih struktur yang sesuai untuk operasinya supaya lebih senang dilaksanakan. Seterusnya ialah gaya kepimpinan. Pemimpin perlu sanggup mengambil risiko dan mengambil keputusan yang tepat yang sesuai. Pemimpin yang berwibawa juga boleh memberikan motivasi kepada ahli-ahli organisasi. Seterusnya ialah persekitaran kerja. Tempat kerja yang teratur boleh memastikan organisasi kita berjalan dengan lancar dan teratur serta mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selesa. Barulah semua orang rasa selesa nak kerja kat situ, rasa gembira datang tempat kerja and kerja pun boleh lebih lancar dan lebih cepat. Seterusnya ialah bahan-bahan. Pengurusan inventory yang sistematik boleh memastikan bekalan bahan sentiasa mencukupi untuk proses pengeluaran. Maksudnya kalau kita dah hampir-hampir nak habis dengan inventory, kita boleh top up balik. Kalau ada banyak pun kita boleh guna untuk proses pengeluaran. So kita sentiasa up to date. Kita tahu dia nak habis ke tak. Seterusnya ialah teknologi. Penggunaan mesin dan peralatan moden boleh menjimatkan masa dan tenaga buruh atau pekerja. Dan akhir sekali, kelengkapan model. Pemeriksaan perlu dijalankan untuk memastikan kelengkapan model sentiasa berfungsi dengan baik. Itu saja cikgu. Dah Priya? Sudah. Okay, cuba awak tunjukkan slide berkaitan kepentingan produktiviti tadi. Sekejap ya, saya share screen balik. Yang lain ada soalan tak? Ada soalan untuk Priya? Faham ke? Faham dah boleh jadi cikgu lah ni. Okay. Kepentingan produktiviti ni sebenarnya kalau kita tengok kan peningkatan produktiviti, peningkatan output, peningkatan taraf hidup. Okay. Dia sebenarnya dia ikut turutan Priya. Yang pertama peningkatan produktiviti, peningkatan output, peningkatan untung dari firma dan sebagainya. Sampai yang terakhir ialah peningkatan taraf hidup rakyat. Dia macam ni, bila produktiviti meningkat, okey, dia akan meningkatkan output, pengeluaran kita akan meningkat. Bila dia ada perkaitan tau sebenarnya dalam kepentingan ni. Apa yang dia nak ceritakan ialah dia ada perkaitan antara perkaitan produktiviti tu dengan peningkatan taraf hidup. Okey?
Jadi bila produktiviti meningkat, kita dapat hasilkan output dengan lebih banyak. Jadi bila hasil lebih banyak, output lebih banyak, itu yang dikata untung dan daya saing firma meningkat. Okey, bila daya saing firma meningkat, untung banyak, jadi dia boleh beri upah lebih tinggi kepada pekerja. Nampak? Itu perkaitan. So bila upah pekerja lebih tinggi, pendapatan negara pun meningkat dan secara tidak langsung taraf hidup rakyat pun akan meningkat. So itu perkaitan. Jadi untuk produktiviti ni awak kena tulis ikut turutan dia lah. Boleh Priya? Boleh. Okey. Okey. So yang lain tak ada soalan Kalau tak ada, terima kasih Priya, penerangan yang bagus, slide yang sangat cantik, kreatif. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada kumpulan lain yang nak volunteer? Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada kumpulan yang kedua, ialah kumpulan Likaway. Kumpulan Likaway. Siapa kumpulan Likaway? Lim Leyi Sentamin. Okey, Cikgu, saya dipersilakan. share screen. Okey, boleh. Salam sejahtera kepada Cikgu Azura dan rakan-rakan. Rakan-rakan yang baik saya. Hari ini saya nak bentang tentang tajuk produktiviti. Konsep produktiviti ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah hang diberikan. Cara mencapai pertumbuhan ekonomi yang pertama ialah meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada buruh, modal, tanah dan usahawan. Selain itu ialah meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input iaitu buruh, modal, tanah dan usahawan. Seterusnya, fungsi produktiviti ialah mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan, dan menjelaskan perhubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Rumus untuk mengukur produktiviti ialah output bahagi input. Terdapat 6 kepentingan produktiviti iaitu peningkatan output, peningkatan keuntungan atau daya saing firma, meningkatkan upah pekerja, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan produktiviti. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti iaitu tenaga manusia, sistem dan prosedur, struktur organisasi, gaya kepimpinan, persekitaran kerja, bahan-bahan, teknologi serta kelengkapan modal. Tenaga manusia. Setiap tenaga kerja harus ditempatkan ke posisi kerja mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Tahap kemahiran individu boleh ditingkatkan melalui latihan dan program pembangunan diri. Pekerja boleh dimotivasikan melalui ganjaran secara kewangan atau bukan kewangan. Contohnya, anugerah kecemerlangan. Selain itu, sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur kerja harus ringkas dan selaras dengan matlamat organisasi. Sistem dan prosedur yang efektif mampu mengesan kelemahan dan organisasi. Struktur organisasi. Pengukusan dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti. Organisasi harus memilih struktur yang paling sesuai dengan operasinya. Gaya kepimpinan.
Pemimpinan harus memiliki kemahiran membuat keputusan yang tepat dan sudi mengambil risiko dalam menjalankan kejayaannya. Pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasinya. Persekitaran kerja, susun atau tempat kerja dapat memastikan operasi organisasinya berjalan lancar dan persekitaran kerja konduktif dan selesa. Kemudahan yang disediakan di tempat kerja dapat membantu pekerja dalam tugas mereka. Bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran dan kerosakan. Pengurusan inventory yang sistematik dapat berlebihan dan bekalan bahan sentiasa mencukupi untuk proses pengeluaran. Teknologi, pengguna peralatan atau mesin moden dan pelaksanaan sistem otomasif komputer dapat menjimatkan masa dan tenaga buruh. Akhirnya, kelengkapan model. Bagi memastikan kelengkapan model berfungsi baik, penyelenggaran dan pemeriksaan harus dijalankan dari semasa ke semasa. Penggunaan kelengkapan model harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Lee Kuwei dan Sentamil dan ahli kumpulan. Okey, cuba jangan tutup dulu. Buka you punya slide. Tolong buka slide. Okey, cuba tengok page yang pertama. Okey, itu ada kesilapan ya. Yang diberikan Maksud productivity tu, konsep productivity tu, productivity ialah gaya pengeluaran atau keupayaan, itu ialah maksud daripada sejumlah input yang diberikan Tambah sikit nanti nanti you editkan sikit. Okay, next you tengok dekat you punya slide fungsi. Okay, ini sebenarnya maksud jugalah sebenarnya. Okay, jadi slide ini you boleh pindahkan naik di bawah maksud. Boleh tak? Boleh tak? Kedudukan dia. Maksud, you dah bagi konsep tadi kan? Ada bagi maksud, lepas tu bawah dia fungsi productivity, baru yang lain. Boleh? Okay. Fungsi tu tukar. Dia bukan fungsi dia maksud. Di bawah maksud dia maksud ni sebenarnya. Okay. Yang lain ada tak? Tak adalah, tu je. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang kedua di atas pembentangan tadi. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Nak tanya pada Lee Kuwei ke Sentamil ke? Tak ada? Faham Okey, kalau tak ada, kita pergi kumpulan yang berikutnya. Kumpulan Lim Hui Fen, Yoyanzi dan Ignatius. Siapa yang baru masuk Yoyanzi. Okey, silakan. Kumpulan yang saya sebut. Lim Hui Fen, Yoyanzi, Ignatius. Selamat sejahtera kepada cikgu dan anak-anak sekalian. Konsep productivity ialah pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai melalui dua cara, iaitu meningkatkan kuantiti input dan terdiri daripada buruh, modal, tanah dan usahawan. Meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input, iaitu buruh, modal, tanah dan usahawan.
Cara kedua adalah berkaitan dengan konsep productivity, iaitu negara mencapai pertumbuhan dengan menggunakan sumber yang sama atau kurang tetapi mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Produktiviti atau daya pengeluaran ialah upaya untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Fungsi produktiviti ialah mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga guru, teknologi, peralatan sistem dan pengurusan. Rumus produktiviti ialah sama dengan output bahagi input. Kepentingan produktiviti ialah peningkatan produktif, peningkatan output, peningkatan keuntungan atau daya saing final, peningkatan upah pekerja, peningkatan pendapatan negara, peningkatan taraf hidup sehat. Faktor yang mempengaruhi produktiviti. Produktiviti sesebuah organisasi atau industri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah, buruh, modal dan usahawan. Secara khususnya, faktor-faktor tersebut boleh dihuraikan seperti berikut. Satu, tenaga manusia. Setiap tenaga kerja khusus harus ditempatkan ke posisi kerja mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Tahap kemahiran individu boleh ditingkatkan melalui latihan dan program pembangunan diri. Pekerja boleh dimotivasikan melalui jangkaan secara kewangan atau bukan kewangan. Contohnya anugerah kecemerlangan. Dan keduanya, sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur kerja harus ringkas dan selaras dengan maklumat organisasi. Sistem dan prosedur yang efektif mampu mengesan kelemahan dan organisasi. Nombor 3 struktur organisasi, pengkhususan dalam unit masing-masing peningkatan produktiviti. Organisasi harus memilih struktur yang paling sesuai dengan operasinya. Dan 3, gaya kepimpinan. Pimpinan harus memiliki kemahiran membuat keputusan yang tetap dan sudi mengambil risiko dalam menjalankan kejayaannya. Dan pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasinya. Persekitaran kerja, susun atau tempat kerja dapat memastikan operasi organisasi berjalan lancar dan persekitaran kerja kondusif dan selesa. Kemudahan yang disediakan di tempat kerja dapat membantu pekerja dalam tugas mereka. Bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran dan kerosakan. Pengurusan inventori yang sistematik dapat mengelakkan penyimpanan stok yang berlebihan dan bekalan bahan sentiasa mencukupi untuk proses pengeluaran. Teknologi, penggunaan peralatan atau mesin moden dan
menggunakan sistem otomasi komputer dapat menjimatkan masa dan tenaga buruh. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D penting untuk membawa inovasi dan pemurnian dalam proses pengeluaran. Yang last sekali ialah kelengkapan modal. Bagi memastikan kelengkapan modal berfungsi baik, penyelenggaraan dan pemeriksaan harus dijalankan dari semasa ke semasa. Penggunaan kelengkapan modal harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum. Grup kita juga ada mencuba satu soalan dalam modul muka surat 131 soalan 1. Jelaskan konsep productivity. Cikgu boleh tolong cek tak? Apa dia ulang semula? Kita ada cuba satu soalan dalam modul 131 soalan 1. Cikgu boleh tolong cek tak? Sekejap Soalan 1. Jelaskan konsep productivity, betul? Ya. Okey. Kalau konsep cara mencapai mengikut kuantiti input yang terdiri daripada buruh modal usahawan. Meningkatkan kecekapan penggunaan semakin tinggi productivity. Okey. Maksud productivity mana? Lupa. Okey, rumus kat situ boleh dapat 1 markah. Rumus 1 markah, buat dalam kurungan sekejap, terus tambah 1 markah. Fungsi mengukur kecekapan dan keberkesanan. Fungsi menjelaskan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Okey. Semakin tinggi dan kos pengeluaran. Kejap Okey. Fungsi productivity ialah menjelaskan hubungan antara, okey, yang bawah sekali fungsi itu 1 markah, fungsi productivity, kecekapan dan keberkesanan. Kecekapan, okey, fungsi mengukur kecekapan itu 1 markah. Ini 1 markah. Ya. Cara kedua, okey, yang atas tu tak ada markah. Okey. Okey. Okey, yang lain ada soalan nak tanya? Sekian, terima kasih. Slide saya sudah tamat. Okey. Ada soalan? Tak ada. Yang lain tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi kumpulan yang seterusnya, kumpulan Erika. Ya, saya nampak green colour je. Yang lain pun sama Okey, nampak.
Selamat pagi, cikgu dan kawan-kawan. Hari ini akan pin- Suara you putus-putus. Selamat pagi, cikgu dan kawan-kawan. Saya akan membincangkan tajuk ini, tajuk productivity. Masuk tajuk productivity ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output yang lebih tinggi. Terdapat dua fungsi productivity, yaitu mengukur kecekapan dalam penggunaan input seperti teknologi, sistem, dan pengurusan. Kedua ialah menjelaskan perhubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Rumus pengukuran productivity ialah output bahagi dengan input. Terdapat 6 kepentingan productivity, yaitu pertama ialah peningkatan productivity. Kedua ialah peningkatan output. Selain itu, peningkatan keuntungan atau daya saing firma. Keempat ialah peningkatan upah pekerja. Kelima ialah peningkatan pendapatan negara. Dan akhirnya ialah peningkatan taraf hidup rakyat. Seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi produktiviti. Yang pertama iaitu tenaga manusia. Setiap tenaga kerja harus ditempatkan ke posisi kerja mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Latihan dan program pembangunan diri juga dapat meningkatkan tahap kemahiran, dan ganjaran secara kewangan atau bukan kewangan juga boleh memotivasikan pekerja. Kedua ialah sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur kerja harus ringkas dan selaras dengan maklumat organisasi. Semakin ringkas semakin baiklah untuk satu organisasi. Yang ketiga ialah struktur organisasi. Organisasi harus memilih struktur yang paling sesuai dengan operasinya. Yang keempat ialah gaya kepimpinan. Pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasinya. Yang kelima ialah persekitaran kerja. Kemudahan yang disediakan di tempat kerja dapat membangun pekerja dalam tugas mereka. Sebagai contoh, kantin yang cantik atau makanan yang sedap. Yang keenam ialah bahan-bahan. Bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran dan kerosakan. Sebab kalau bahan yang tidak berkualiti menghasilkan punya output pun nak buang kalau yang rosak. Yang ketujuh, teknologi. Penggunaan peralatan atau mesin moden. Kejap, boleh ulang balik pasal bahan tadi tak? Bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran dan kerosakan.
sebagai kalau output guna bahan yang tidak berkualiti, masukkan punya output pun mudah rosak dan kena buang, akan menyebabkan pembazaran. Yang ketujuh ialah teknologi. Penggunaan peralatan atau mesin moden dan pelaksanaan sistem otomasi komputer dapat menjimatkan masa dan tenaga buruh. Yang ke-8 ialah kelengkapan modal. Penggunaan kelengkapan modal harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum dan mestilah melakukan pemeriksaan supaya dapat memastikan kelengkapan modal berfungsi dengan baik. Sekian, terima kasih. Okey. Sekejap, jangan tutup dulu. Buka balik. Okey, pergi ke slide yang ini bahan ni awak ambil daripada mana Buku teks, buku rujukan? Buku teks. Buku teks. Okey, pergi tengok dekat persekitaran kerja tadi. Okey, you cakap apa tadi persekitaran kerja? Kantin makanan yang sedap macam mana? Ya, kalau kemudahan yang baik dapat meningkatkan produktiviti pekerja dan motivasi pekerja. Okey, untuk persekitaran kerja ini, dia lebih kepada suasana tempat kerja, persekitaran tempat kerja kita. Okey, lebih kepada keadaan tempat kerja, susun atur, kedudukan, kekemasan dekat tempat kerja. Dia lebih mempengaruhi produktiviti sesuatu pengeluaran. Okey, kemudahan lain macam itulah. Kalau you nak cakap kemudahan lain macam kantin tu, itu yang side-nya. Okey, yang keduanya. Tapi faktor persekitaran kerja ini biasanya berkaitan dengan susur atur. Kedudukan, contohnya mesti kemas, mesti selesa, ada aircon, contoh itu persekitaran tempat kerja. Dia lebih kepada susun atur tempat kerja tu supaya selesa. Kita nak kerja dengan selesa, baru produktiviti dapat ditingkatkan. Okey, dia yang pentingnya you tak boleh ambil poin yang paling bawah tau. Dia biasanya poin yang antara yang atas itu yang isi pentingnya sebenarnya. Sebab saya tengok awak ambil banyak poin yang paling bawah. Betul? Betul Erika? Ya. Awak lebih ambil poin yang paling bawah. Tapi yang keutamaannya ialah poin yang paling atas tu lah. Menerangkan tentang faktor itu. Okey. Ada yang lain nak tanya? Yang lain ada yang nak tanya? Yang lain ada yang nak tanya? Respon lah. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, siapa yang baru masuk? Ada yang baru masuk tak? Tak ada. Okey. Resa dah keluar awal kan? Jadi saya tak ambil attendance dia lah. Resa dah keluar kan? Okey. Okey. Dan yang terakhir sekali kumpulan Gayatri, Tae-Yuzi dan Yip Tae-Jun. Ya, Resa tadi dia masuk sekejap je. Lepas tu tak ada dah. Jadi saya tak ambil attendance dia lah. Tak dan berapa minit dia dah keluar. Okey, Tae-Yuzi, Gayatri dan Yip Tae-Jun. Silakan.
Cikgu boleh tengok tak? Okey, nampak. Alamat kecilnya. User. Cikgu sekejap cikgu. Okey, okey. Saya nampak tapi kecil sangat. Ya, halus sangat. Atau you buat landscape. Landscape boleh? You rotate kan dia. Bagi dia boleh rotate. Boleh zoom in. Tu. Mana rotate? Halus sangat. Baru nampak. Cikgu sekarang cikgu. Esok. Sekarang lah, takkan esok. Terus cakap lah. Ya. Maksud productivity ialah productivity atau daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan. Mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem dan pengurusan. Menjelaskan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Konsep productivity. Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai melalui dua cara, iaitu meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada buruh, modal, tanah, dan usahawan. Meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input, iaitu buruh, modal, tanah, dan usahawan. Cara kedua adalah berkaitan dengan konsep productivity, iaitu negara mencapai pertumbuhan dengan menggunakan sumber yang sama atau kurang tetapi mampu menghasilkan output yang lebih tinggi. Kepentingan productivity. Peningkatan productivity
peningkatan output, peningkatan keuntungan atau daya saing firma, peningkatan upah pekerja, peningkatan pendapatan negara, peningkatan taraf hidup rakyat. Rumus produktiviti. Secara rumus, pengukuran produktiviti adalah seperti berikut. Produktiviti sama ada output dan input. Output ialah keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan, manakala input adalah buruh, tanah, modal dan usahawan. Faktor yang mempengaruhi produktiviti ialah tenaga manusia, sistem dan prosedur, struktur organisasi, gaya kepimpinan, teknologi, bahan-bahan, kelengkapan modal dan persekitaran kerja. Tenaga manusia, kemahiran dan tahap motivasi tenaga manusia akan mempengaruhi produktiviti. Kemahiran boleh ditingkatkan melalui latihan. Pekerja boleh dimotivasikan melalui ganjaran kewangan atau bukan kewangan. Sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur perlu ringkas dan selaras dengan maklumat organisasi. Sistem dan prosedur yang efektif mampu membantu mengesan kelemahan dalam organisasi. Struktur organisasi. Pengkhususan dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti. Organisasi harus memilih struktur yang paling sesuai dengan operasinya. Gaya kepimpinan. Pemimpin harus memilih kemahiran membuat keputusan yang tepat. Pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli organisasi. Teknologi. Penggunaan teknologi canggih akan meningkatkan produktiviti. Penggunaan mesin moden dapat menjimatkan masa dan tenaga buruh. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D penting untuk menghasilkan inovasi. Bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembajaran seperti kerosakan. Pengurusan inventory yang sistematik dapat mengelakkan penyimpanan stok yang berlebihan atau bekalan bahan sentiasa mencukupi. Persekitaran kerja. San atau tempat kerja dapat memastikan operasi organisasi berjalan lancar dan persekitaran kerja kondusif dan selesa. Kemudahan yang disediakan di tempat kerja dapat membantu pekerja dalam tugas mereka. Kelengkapan modal. Bagi memastikan kelengkapan modal fungsi baik, penyelenggaraan dan pemeksaan harus dijalankan dari semasa ke semasa. Penggunaan kelengkapan modal harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum. Okey, cuba naik atas sikit daripada muka surat pertama, page pertama. Okey, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey, ke bawah, ke bawah. Okey dah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan yang telah membuat pembintangan dan ada juga yang kebanyakannya saya tengok banyak yang membaca lah membaca. Okey. Kalau macam ni cara awak ngajar anak murid awak kan memang saya rasa anak murid tak faham kot. Awak baca je. Betul tak? Betul tak? Majoriti membaca.
kebanyakannya membaca. Betul tak? Membaca. Okay. So, terima kasih Walaupun awak membaca, at least awak cuba. Okay. Ni saya rasa kalau kat kelas ni, kalau awak kena buat pembentangan, saya rasa awak berdiri kaku je kot kat depan kelas kot. Baca buku teks kot. Okay. So, hari ini, okay, apa yang diperlukan dalam pembentangan? Apa nak takut? Bukan batch awak, masa awak form 1 dulu dah start buat pembentangan, kena selalu bentang ke dulu? Start awak form 1, betul tak? Ria je yang berani. Yang lain takut lagi Kan? Form 1 you all dah start buat pembentangan. Dari sekolah rendah. Dari sekolah rendah lagi you all dah start bercakap. Sebab batch you all ni sepatutnya macam kerajaan ni dia nak galakkan orang pandai bercakap. Kita pandai bercakap, pandai buat pembentangan. Sebab kebanyakan orang Malaysia ni, dia belajar pandai. Tapi bila bercakap depan orang tak pandai. Tu masalahnya bila nak bekerja. Gancong, siapa gancong? Apa gancong? Okay? So itu masalah rakyat Malaysia. Kalau kita pergi mana-mana kan, kalau kita tengok belajar yang terbaik dekat, kadang-kadang ada luar negara kan, ada pelajar Malaysia kat situ kan. Ada pelajar yang terbaik antaranya orang Malaysia. Dia belajar memang pandai tapi bila suruh buat pembentangan, bercakap depan orang dia tak berani. Itu masalah orang Malaysia ni. So oleh kerana itu kerajaan dah nampak tau benda ni. Jadi kerajaan menggalakkan supaya pelajar-pelajar ni pandai bercakap, pandai membentang, menerang. Sebab tu batch awak tu dia galakkan buat presentation ni. Okey, apa gancong Tak faham. Okey, jadi walaupun kawan awak ni dah membaca kan, saya tak pastilah awak faham betul ke tak sebenarnya apa itu productivity ni. Faham betul ke apa ni? Faham ke buat-buat faham?